Tempat tu macam gelap, tapi macam ada aja ramai orang. Macam tempat tu ada suasana macam tak betul. Hentian Gua Tempurung. Seram. Pengalaman saya yang cukup seram. Ternaik bulu roma saya. Nak dengar pun Seramnya. daripada pengalaman orang lain, cukup seram, ngeri. Saya ada satu pengalaman untuk dikongsi bersama. Ada satu hari kami sekeluarga balik daripada Penang, nak balik ke rumah, ke Banting. Tayar baru. Saya memang orang yang lengkap. Semua saya dah check. Kereta saya memang cekap. Dan memang boleh sampai KL tanpa tanpa dalam apa-apa masalah. Tapi sampai saya dah sampai Tapah, saya dah rasa macam tayar depan kereta saya ni dah macam nak pancit. Rasa tak sedap nak bawa. Saya pun rasa okeylah, kita berhenti dekat Gua Tempurung. Saya pun toleh ke kiri, masuk kat tempat hentian. Dalam pukul 6.30 rasa pukul 7. Nampak dah senja, tapi keadaan dia macam tak sedap aja hati saya. Saya ni macam tak sedap kan, ada keluarga dalam kereta. Saya rasa macam cepat-cepat kita tukar sebab takut benda tak betul kan. So saya pun dah laju-laju turun dari kereta, cepat-cepat tengok, memang betul tayar dah pancit. Tayar baru tu, tayar dah pancit. Sakit hati aku. Lepas tu saya pun pergilah buka bonet nak tukar. Tengok ada dua orang driver lori datang. Cakap, abang tak tolong ke? Saya tengok dia orang pun macam tak betul juga. Tapi saya cakap, iyalah, sebab saya tak biasa tukar tayar kan. Dia cakap, boleh lah tolong. Dia cakap, bang, saya biar kita orang tolong abang, biar kita cepat gerak dari tempat ni. Besar pula. Dia cakap, nanti aku cerita dengan abang nanti. So dua budak ni, dia lawyer, budak lori tu, dia tolong saya tukar tayar. Masa dia tukar tayar, dia tengok kat belakang. Dia tengok toleh sana, toleh sini. Saya ingat nafsal lah budak ni. Macam tak betul je. Lepas dalam 15 minit, dapat 7 suku lah time. Tempat tu macam gelap, tapi macam ada aja ramai orang. Macam tempat tu ada suasana macam tak betul. Saya tanya kat budak tu, you ada rasa dengar tak? Saya tanya kat budak tu. Budak tu cakap, iyalah bang, itulah saya cakap tadi. Kita baik gerak dari sini cepat-cepat sikit. Saya tanya, kamu buat apa kat sini? Dia cakap, saya nampak kereta abang tadi masuk kat gigi tempat hentian. Kita orang lori selalu lalu tempat ni. Kita tahu apa tempat ni. So, siap tukar tayar, dia cakap. Abang terus gerak, kita pun nak gerak cepat-cepat. So, saya pun macam keluar daripada Gua Tempurung, macam tak biasa je hati. Terus tak stop sampai rumah, parking kereta, tengok anak bini semua okey. Saya pergi mandi. Lepas tu saya buka laptop saya. Saya pun nak tengok apa yang tak betul kat Gua Tempurung. Itu dia. Ramai yang bercerita. Tempat Gua Tempurung ni sebenarnya, dia orang pakai, tak boleh cakap keras tempat ni. Keras ni bukan tempat tu dah macam berhantu, tapi ada yang tak betul kat keadaan tempat ni. Apa yang tak betul? Banyak kemalangan. Kemalangan yang tak patut berlaku pun boleh berlaku kat situ. Ramai orang meninggal dunia kat situ. Ada kejadian bus accident. Kalau kita tengok cara dia punya jalan raya tu pun, dia macam menghala daripada bukit ke rendah. Dan dia berselekoh ke kiri kalau kita KL ke Ipoh. Jalan tu dia macam tak berapa selesa. Saya kalau ikut hati saya, dah macam tak betul lah kan. Kita dah kena sekali, nasib baik ada orang tolong, kita pun dah gerak awal situ. Tapi saya tengok kat internet, ada cerita, ada seorang suami isteri balik daripada Ipoh ke KL, ke Kelang sebenarnya.
balik, dia mengandung. Dia ni bini kebetulan kerap nak membuang air kecil. So setiap stop dia kena stop bini dia nak buang air kecil. Dalam keadaan satu hari, dia stop kat perhentian dalam 100 meter di hadapan perhentian Gua Tempurung. Dia memang tak nak berhenti tapi bini dia cakap nak kata kencing juga. So kerana dia kesiankan bini dia, dia terpaksa masuk kat hentian. Yang peliknya, laluan masuk ke tandas tu jauh. Dia pun tak rasa sedap. Selalunya dia macam kita kan, kita berhenti kereta, anak bini nak pergi toilet, dia cakap okey, kalau aku tunggu nak kereta, kau pergi lah. Betul tak? Kan? So aku pun rasa macam tersedap dalam cerita dia. Dia tak nak singgah. Lepas tu tak nak melengah-lengahkan time, masa dia. So dia suruh bini dia pergi. Dia pergi. Dia pun macam tak sedap hati, so dia pun ikut bini dia. So toilet dia kan, tandas dia kan kat atas kan, Gua Tempurung tu. So dia suruh isteri dia balik. Lepas tu pergi tandas, dia pun balik. So dia pun cakap, okey, saya nak pergi tandas sekejap, you tunggu dekat bawah. Dah, sorry. Sebenarnya sebelum bini dia nak pergi ke tandas, sebab tempat tu macam tak betul kan. So kawan kita ni nak pastikan tempat tu safety. Sebab anak bini dia nak pergi tandas kan. Dia pun pergi. Nak pergi tengok keadaan. Bila dia berada atas, dia rasa macam sesuatu tak kena dalam tandas tu. Dia susah nak gambarkan pengalaman dia. Tapi kaki dia tetap melangkah ke arah tandas. Dia macam rasa orang bisik kat dia. Macam orang cakap tau, macam ada macam angel ke, ataupun ada kuasa baik. Kita kalau kita bersemayang kan, kita akan dapat bisikan tu. Rasa macam jangan pergi tempat ni. Betul tak? Kita dapat bisikan. Dan keluar dari tempat situ. So dia pun, kawan kita ni agak-agak nak pergi juga masuk dalam, sehingga bini dia nak pergi toilet kan. Cakap, bang, tandas ni okey ke tidak? Batalkan saja nak masuk tandas. Sebelum dia keluar daripada tandas tu, belum turun lagi tu, dia rasa berpeluh. Dia macam sesak. Dan macam tak boleh move. So dia turun tangga macam dah terjatuh dah. Dan masa dia turun, dia macam dah panik. Bergetar-getar dia nak cakap dengan bini kita. Kita cari toilet lain, tandas lain lah. Hentian lain lah. Yang ni macam tak betul aja. Bini dia tanya, kenapa awak ni? Apa jadi? Apa yang kau tengok kat tandas? Dia tak cakap apa-apa. Dia terus suruh naik bini dia, naik kereta, hidupkan enjin. Dia terus jalan. So ini salah satu cerita keadaan kawan kita ni yang pernah mengalami pengalaman keras. Ada pengalaman sekali bas dengan 23 Ashura. Berapa ramai itu hari? 23 penumpang. 20 lebih. 2019. 1919. 2019. Langgar meninggal dunia on the spot. Jatuh dalam gaung. Lagi satu, kita punya peguam. Dulu, saya rasa dulu dia adalah opposition, Karpal Singh, pun meninggal dunia on the spot. Tempat yang sama. Keadaan dia macam dah keras tempat tu. Kita nak cerita peristiwa ni, masalah-masalah ni, supaya kawan-kawan yang lain yang di sana, yang di luar sana ni, nak pakai highway, nak menghala ke Ipoh ataupun nak menghala ke KL dari Ipoh, berjaga-jagalah. Jangan terbiar dengan fikiran, dengan unsur-unsur yang ini akan mencelarukan fikiran kita. Itulah yang membuat kita kesalahan, kita pun jadi mangsa tempat ini. So, Ashura beri nasihat dia dulu. Satu saja dia selalu cakap. Dengarlah kalau boleh ayat-ayat suci ataupun bacalah ayat-ayat suci semasa memandu ataupun lalui kawasan itu. So ramai juga cerita, ramai. Ada yang nak solat kat situ, pondok kat situ, kita kan macam tak selesa, nak sembahyang pun tak selesa. So saya dengar
tempat ni tempat ramai yang meninggal. Mungkin dah dalam tahun 1930-an. Betul tak Syura? Mungkin lebih lama lagi lah, sebab tempat tu tempat orang orang-orang asli ya. Dia biasanya tempat mereka bumi mayat-mayat orang asli itu. Ada kubur orang asli di bawah tapak gunung apa tu? Gua Tempurung tu. Gua Tempurung. Ikutkan jalan raya ni telah dibina atas kubur orang asli. Mungkin tidak pastikan lagi. Kami tidak dapat memastikan tempat ni. Tapi kalau tengok keadaan, sebab kenapa daripada KL highway sampai ke Penang, Gua Tempurung saja macam tu. Ada benda yang tak betul telah berlaku di tempat itu mungkin dalam 100 tahun dulu. Kita tak tahu kan. Dan sekarang dah tahun 2000. Kita tak apa yang berlaku ke situ. Tapi ada saja kemalangan jalan raya kat situ. Memang tepat. Dia sekali kena kemalangan kat situ, dia mengaut nyawanya sekali. Satu lagi, tempat tu dikatakan keras sebab banyak kemalangan. Okey, jadi banyak roh-roh pun berkeliaran dan tak tenteram. Jadi bila pemandu-pemandu waktu malam, pemandu trailer, pemandu lori-lori besar, bila mereka mandu kawasan waktu malam, mereka boleh nampak seolah-olah ada orang melintas, ada orang cuba ketuk pintu, jadi dia banyak gangguan. Roh-roh orang yang meninggal dunia kat situ ataupun mayat-mayat yang ditanam di bawah kawasan itu, dia dah keluar dalam dimension ataupun dalam dunia lain yang kita tak nampak dalam mata kasar kita. Dia berkeliaran di sana. So dalam waktu senja sebenarnya daripada pukul 6.30 sampai 7.30 ni, waktu ni memang waktu keras sebenarnya lah. Kita kena berhati-hati. Roh-roh ni ataupun kuasa-kuasa gelap ataupun kuasa-kuasa hitam, dia berkeliaran di situ. Itulah yang membuatkan pengalaman ataupun kemalangan banyak berlaku. Masalahnya, kalau kemalangan tu berlaku, kalau tak meninggal dunia, orang tak mati, tak apa. Ini sekali dos, kena habis. Orang meninggal terus. Itu yang membuat tu yang kita kena berhati-hati masa melalui kawasan Gua Tempurung. Dengan itu, saya hari ini malam puaka, malam berpengalaman ngeri untuk kita. Berjaga-jagalah.